Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Yang di-Pertua kerana beri peluang saya juga untuk turut serta dalam perbahasan usul ucapan terima kasih atas titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Terima kasih Tuanku atas titah untuk ahli parlimen buat panduan. Setiap kata Tuanku adalah perintah demi pastikan negara ada haluan. Yang di-Pertua, saya setuju dengan penegasan yang dibuat oleh Yang Berhormat Larut semalam Ketua Bangkang yang menegaskan realiti rakyat hari ini berhadapan dengan masalah kesempitan hidup. Apa yang beliau katakan itu fakta. Benar, di mana-mana sahaja rakyat mengeluh berhubung kenaikan harga barang, kos sara hidup yang semakin meningkat. Tetapi malangnya, kita dihidangkan dengan angka-angka oleh kerajaan yang menunjukkan seolah-olah negara kita adalah tidak ada masalah. Berbagai alasan diberikan oleh kerajaan apabila pembangkang atau mana-mana pihak bersuara berhubung kesusahan rakyat dan kedudukan ekonomi negara yang semakin haru biru. Masalah yang melupuri rakyat tiada penyelesaian. Sebaliknya, kerajaan terus bercakap dan bercakap. Kita kini seolah-olah memiliki kerajaan yang bersikap NATO, no action, talk only. Oleh itu kita ingin ingatkan pihak kerajaan jangan hanya bijak bercakap berdegar-degar mau membela nasib rakyat, tetapi hakikatnya apa yang nak diucap tidak sama dengan tindakan dalam bahasa mudahnya cakap tak serupa bikin sehingga ia boleh mencetuskan perbahalan politik. Pihak kerajaan juga haruslah berhenti sikap menuding jari kepada pihak pembangkang apabila mereka gagal menguruskan negara khususnya berkaitan ekonomi termasuk nilai mata wang ringgit yang semakin menjunam dan harga barang yang semakin meningkat. Rakyat sudah muak dengan sikap menyalahkan pembangkang atau kerajaan terdahulu sedangkan sudah setahun lebih kerajaan perpaduan memerintah. Sampai bila mahu bersikap demikian? Oleh itu lebih baik jika pihak kerajaan menumpu perhatian memulihkan mata wang ringgit dan menangani kos sara hidup serta kenaikan harga barang. Pihak kerajaan tidak boleh berada dalam senario syok sendiri dengan mengumumkan angka demi angka bagi menunjukkan kononnya negara ini berada dalam larasan yang betul dalam menangani masalah yang berlaku. Datuk Yang Bertua, saya ingin menyatakan keprihatinan saya ke atas masa depan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT sebagai tabung yang mengurus wang persaraan 120,000 anggota tentera. Keprihatinan saya ini berkait dengan keputusan drastik oleh Yang Berhormat Menhan memberhentikan pelaksanaan pelan perstrukturan LTAT yang terkandung dalam Pelan Strategi LTAT 2023-2025 yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Menhan yang terdahulu ini iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan dan dimaklumkan kepada Dewan Rakyat pada sesi Oktober 2023. Dan kedua, peletakan jawatan pengurusi, ketua eksekutif dan pengurusan kanan LTAT yang terlibat secara langsung merangka dan melaksana strategi LTAT ini. Antara elemen terpenting strategi LTAT yang seperti yang dibentangkan sebelum ini adalah memperbagaikan aset pelaburan yang kini hampir 50% tertumpu kepada syarikat Boston Holding Berhad. Saya sendiri menyokong pelaksanaan strategi berkenaan yang bertujuan memastikan tabung persaraan tentera sentiasa dilindungi dan terus stabil untuk jangka panjang. Saya berpandangan strategi untuk memperbagaikan aset pelaburan dengan cara mengurangkan pergantungan kepada syarikat Boston dan meningkatkan pelaburan di dalam aset mudat cair adalah tepat atas sebab-sebab berikut. LTAT perlu berfungsi mengikut amalan terbaik tabung persaraan seperti KWSP. Berdasarkan kepada laporan tahunan 2022, Boston berhadapan dengan hutang yang sangat tinggi. Hutang di peringkat syarikat sahaja berjumlah 3.5 bilion dan di peringkat kumpulan hampir 10 bilion. Selain daripada dana yang diperoleh daripada LTAT melalui penjualan Boston Plantation Berhad kepada LTAT, Boston tidak ada aliran tunai yang mencukupi pada masa depan untuk membayar hutang berkenaan. Boston dan anak-anak syarikat telah terlibat dengan berbagai krisis kewangan dan skandal peringkat nasional hingga terpaksa disemak dan dilaporkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara. Struktur syarikat konglomerat seperti Boston sudah tidak sesuai diamalkan dalam kerangka
syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC. Syarikat GLIC yang lain seperti Khazanah Nasional Berhad dan Pemodalan Nasional Berhad sudah menghentikan amalan pelaburan di dalam syarikat konglomerat seperti yang dilihat melalui penyusunan semula syarikat UEM Berhad dan Sime Darby Berhad. Oleh kerana itu, Boston sebagai holding company sudah tidak memberi apa-apa nilai tambah kepada LTAT. Malahan, pendedahan pelaburan yang besar kepada syarikat tunggal akan meningkatkan risiko rosot nilai yang tinggi kepada tabung persaraan yang diuruskan LTAT. Risiko ini juga dibangkitkan oleh Jabatan Audit Negara dalam laporan audit LTAT sepanjang 4 tahun yang lepas. Adalah diharapkan Menteri Pertahanan fokus utama perlu tertumpu kepada masa depan dan kestabilan LTAT dan bukan kepada syarikat yang diuruskan oleh LTAT. Justru LTAT perlu diberi ruang seluas-luasnya untuk menentukan hala tuju dan strategi pelaburan mengikut kerangka pelaburan di bawah pindahan LTAT yang diuruskan oleh Parlimen pada tahun 2022. Jadi soalannya, apakah perstrukturan semula LTAT ini akan diteruskan atau tidak? Datuk Yang Bertua, baru-baru ini MINDEF telah mengumumkan kejayaan Tentera Laut Diraja Malaysia TRDM untuk mentauliahkan semula 2 buah kapal jenis peronda iaitu KD Seri Sabah dan KD Seri Sarawak yang sudah berusia lebih daripada 50 tahun. Saya ingin bertanya, apakah rasional perkara ini memandangkan kapal yang dah usia lebih daripada 30 tahun pun sangat berisiko tinggi untuk digunakan oleh anggota kita. Apatah lagi kapal yang sudah berusia setengah abad. Saya maklum bahawa hampir 75% aset laut yang digunakan TLDN sudah berusia lebih dari 40 tahun. Tetapi tindakan untuk mentauliah semula 2 kapal usang ini sangat merisaukan saya, terutama menyentuh mengenai aspek kebajikan dan keselamatan anggota TLDM yang mengoperasi 2 aset berkenaan. Apatah lagi, Malaysia adalah sebuah negara maritim yang sentiasa sibuk dengan kapal-kapal dagang yang lalu dan beratasi Selat Melaka dan Laut Cina Selatan. Atau gerak 2 kapal usang ke wilayah Sabah dan Sarawak ini memberi konotasi negatif terhadap fokus MINDEF, terutama untuk menjaga perairan laut di Sabah yang sentiasa mengalami masalah pencorobohan. Apakah 2 kapal usang ini mampu memberikan perkhidmatan yang optimum dalam menjaga kedaulatan maritim negara kita? Tindakan kita semula ataupun recapitalisation kapal-kapal usang untuk kegunaan TLDM tidak akan menjimatkan wang kerajaan untuk jangka masa panjang kerana perhatian lebih perlu diberi kepada struktur integriti kapal yang sentiasa berada di atas air serta sentiasa terdedah dengan elemen semula jadi. Saya juga LCS. Isu LCS ini yang dipertua nampaknya saya tak nampak jalan kesudahan. Bukan saja mereka yang bertanggungjawab seakan kekal bebas dan tidak boleh disentuh, malah prospek kejayaan kapal aset ini juga sangat malap dan gelap. Bila sebenarnya fasa pembinaan semula kapal aset ini akan bermula? Saya ringkaskan sajalah perkara ini dengan hanya 2 soalan. Soalan yang pertama, apakah 2 bilion peruntukan tambahan sebagaimana yang diumumkan dalam Dewan Yang Mulia ini oleh MINDEF akan merangkumi segala kos ambil alih hutang syarikat Ocean Sunshine Berhad yang boleh melumpuhkan hutang 417 juta milik Boston sebelum pelan ambil alih ini dapat dimutamatkan. Soalan saya yang kedua, dari sumber manakah syarikat OSB tadi akan mendapatkan dana untuk melupuskan jumlah hutang 417 juta milik Boston kerana OSB adalah syarikat Shell Company di bawah MOF. Isu LCS ini seumpama sudah menjadi kanser yang sudah tidak dapat diubati. Saya sangat skeptikal terhadap prospek kejayaan projek LCS ini. Hari ini kita dapat lihat akibat kebincangan projek LCS terhadap LTAT itu. Sudahlah LTAT kini sudah tiada nahkoda. Jawatan pengurusi pun masih kosong walaupun di tengah-tengah saat genting menjual bank pelaburan Afin Bank yang selama ini menjamin kadar dividen yang tinggi kepada pencarum tentera. Apa lagi milik tentera yang boleh dibanggakan selepas ini? LTAT ibarat sebuah kapal yang hanyut di tengah lautan yang bergelora, terdedah dengan berbagai ancaman bahaya dan yang akan menjadi mangsa adalah anggota tentera sendiri selaku pencarum.
Datuk Yang Bertua, saya sebenarnya dapat menjangkakan sebenarnya daripada 5 buah kapal yang dirancang, mungkin sebuah je yang akan disiapkan oleh syarikat pelaksanaan. Memandangkan masa ada 1.4 minit, isu 3 arah. Saya mengenai bercakap kepentingan 3R ni. Yang di-Pertuan Agong menginginkan supaya rakyat tidak dihasut dengan isu 3R, race, religion, royalty, kaum, agama dan raja. Nasihat Si Paduka Baginda tepat. Atas semangat itulah sekali lagi saya menggesa kerajaan untuk mewujudkan garis panduan yang jelas berhubung apa yang dikatakan 3R itu. Apakah bentuknya? Apakah tindakan yang dianggap memainkan atau mempolitikkan 3R? Apakah bercakap memperjuangkan kepentingan dan nasib orang Melayu dianggap memainkan isu 3R? Apakah kelantangan menentang pihak atau individu yang cuba menjolok saran tubuhan dengan menyentuh sensitif orang Melayu dan umat Islam dianggap memperalatkan 3R? Perlu ada garis panduan berhubung perkara ini. Kerana walaupun kita memahami apa yang dimahukan Yang Bertuan Agong, tetapi di peringkat kerajaan perlu ada garis panduan jelas. Setakat ini tindakan tegas pasti akan dikenakan mana-mana individu atau pihak yang menghina suatu kaum, agama dan raja. Tapi dalam soal lain, apakah yang dikatakan 3R masih lagi kabur? Datuk Yang Bertua, turut perlu diberi perhatian ialah cara bagaimana kerajaan menangani isu 3R ini. Contohnya, biarlah ia adil dan tidak dilihat double standard. Sebelum ini, beberapa pemimpin DAP sudah beberapa kali mengeluarkan kenyataan berbau perkauman. Ini bukan saya yang kata, tapi dizahirkan sendiri oleh sahabat sekutu DAP iaitu pemimpin UMNO Yang Berhormat Puan Tian, seperti yang dilaporkan dalam akhbar Berita Harian 10 Februari lalu. Beliau menyatakan kenyataan demi kenyataan berbau perkauman yang dicetuskan pemimpinan DAP amat bahaya, bukan saja kepada sensitif rakyat pada negara ini, malah keharuman masyarakat. Yang Puan Tian juga menyoalkan sama ada kenyataan kontroversi yang dikeluarkan oleh beberapa DAP ini sengaja dibuat bagi melihat dan mengukur reaksi Bumiputera atau menguji tahap kesabaran golongan ini. Memandangkan masa tidak mengizinkan, saya minta tambah sikitlah. Ya. Sila gulung. Ya, saya nak gulung dah. Kita mengakhiri perbahasan ini, saya ingin mengimbas kembali peringatan Yang Berhormat Tambun lah. Ini Yang Berhormat Tambun sendiri. Ketika berucap di Melaka baru-baru ini, beliau menggesa pemimpin dan pemegang amanah di negara ini tidak bersikap angkuh, rakus dan gelojoh seperti dilakukan di zaman penjajah British zaman dahulu. Mengambil semangat itu, saya juga mengambil kesempatan ini menyuruh pihak kerajaan supaya bersungguh-sungguh menguruskan negara. Janganlah angkuh dengan kuasa yang ada. Berhentilah bersifat rakus, menindas lawan politik dan usahlah gelojoh salahkan pembangkang. Larut semalam menyatakan sebuah kerajaan yang zalim, angkuh, sombong dan culas adalah kerajaan jadung. Jadung ini merupakan istilah yang dipetik daripada Allahyarham Syed Hussein Al-Atas. Jelas hari ini, kerajaan hari ini adalah kerajaan jadung yang terbukti dah gagal. Jadi durian, rambutan dan buah pulasan, itulah buah jadi pilihan. Selesaikanlah masalah, bukan beri alasan supaya negara ada haluan. Titah Seri Paduka penuh amanat untuk dijadikan panduan dan nasihat. Amanah rakyat jangan dikhianati. Jadilah pimpin, janganlah banyak muslihat. Sekian, terima kasih. Saya sokong titah Yang Bertuan Agong. Terima kasih Yang Berhormat Tanah Merah. Saya jemput Yang Berhormat Bukit Bendera.